Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq." Dalam surah Qaf ayat yang ke-19 Allah Ta'ala kata, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Namun bagaimana keadaan sakaratul maut ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan sakaratul maut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Allah kata, alangkah dahsyatnya ketika orang yang berada dalam tekanan sakaratul maut. Artinya sakaratul maut ni suatu perkara yang sangat berat. Sewaktu kita nak meninggal dunia, sebelum meninggal dunia kita melalui satu fasa, iaitu fasa sakaratul maut, atau dipanggil mabuk mati, kan? Sakarat, mabuk, maut, mati. Mabuk mati, belum mati tapi dah macam mati, kan? Dah hampir nak mati. Tuhan kata, kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq. Apabila nyawa telah sampai ke tenggorokan, belum keluar lagi, dia ada step by step. Roh ni akan ditolak oleh para malaikat pencabut nyawa. Dari kaki dia tolak sampailah ke halkum kita, ke kerongkong kita. Maka di situ dinamakan dia sebagai sakaratul maut. Bagaimana kita menghadapi orang yang nak mati ni? Bagaimana kita menghadapi orang yang tengah sakarat? Orang Melayu kata tengah nazak, kan? Dia tengah nazak tu, kita pekat duk tengok, bila nak habis ni, bila nak habis. Dah tarik dah kan, tapi tak habis-habis kan. Tarik, elok dah habis ni kot. Ada lagi kan. Dah 1 jam nunggu tak habis-habis kan. Betul, ada orang bagi isyarat, cuba buka bumbung tengok. Buka pula bumbung kan. Buka bumbung rumah dah. Tu kalau rumah sebiji-sebiji, kalau rumah flat, apa ada bumbung nak dibuka kan. Tak boleh buka bumbung, tengok tak habis kan.
Tunggu di petang baik ke malam tak habis lagi. Cuba buka lantai pula. Buka lantai kan. Tak agak habis lagi kan. Banyak enggaklah, banyak halangan yang dia katakan fi ghamaratil maut. Kat situ ada benda yang mengganggu lah, ada benda yang menghalang. Bukan tak nak keluar, tapi susah nak keluar. Kan? Beratnya sakaratul maut ni. Jadi orang yang menghadap sakaratul maut ni macam mana tuan-tuan? Tengok juga kan. Tengok-tengok balik kan. Dia tengok tu orang jumpa. Tahu mana bang? Tengok orang nak meninggal. Dah meninggal? Belum. Jumpa tadi tak meninggal. Tu yang balik dulu tu kan. Tak meninggal. Pasal apa tak meninggal lagi bang? Orang kata dia. Nampak macam dah nak meninggal sangat dah. Dah nazak dah. Tapi tak meninggal. Kan? Maka bagaimana kita menghadapi orang yang nazak ni? Kita ngadap dia lagu mana? Kan? Tengok-tengok balik ya. Kan? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana nak tolong orang yang dalam keadaan sakarat maut ni. Nabi ajar kepada kita bagaimana nak menolong orang yang tengah sakaratul maut, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban sewaktu nak mati. Nak mati ni tuan-tuan nampak macam senang, tapi keliling kita semua datang, sanak saudara, adik-beradik, harta benda, pangkat, jawatan, semua datang tuan-tuan. Datang nak kacau kita waktu kita nak balik. Kita dah nak balik ni kan, ada benda yang menghalang kita lah. Datang harta, macam mana kan? Sayang nak tinggal harta. Anak bini pula sayang nak tinggal anak bini. Gangguan. Datang orang nak mati, nampak macam tenang. Tapi hakikatnya mati ini penuh dengan fitnah tuan-tuan. Hidup atas dunia ni penuh dengan fitnah. Nak mati fitnah. Masuk kubur ada fitnah. Perjalanan nak menuju mahsyar ada fitnah. Fitnah ni apa? Yang Allah Ta'ala bagi kat kita lah sewaktu kita menjalani fasa-fasa ini tuan-tuan. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ahmad Ibnu Abi Dunya dan Ad-Dailami. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah seseorang yang menjelang kematiannya, yakni waktu sakarat itu, lalu dibacakan surah Yasin di atas kepalanya, melainkan akan dimudahkan baginya, yakni proses kematian dia. Kita selalu baca Yasin dah meninggal baru baca. Kan? Kalau tak pun dia sedang sakit kita baca Yasin. Tapi Nabi suruh waktu dia nazak sakarat ni, kita ambil Yasin, kita baca kat kepala dia. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan dengan kita baca Yasin itu memudahkan, meringankan beban kematian dia. Ni yang disuruh tuan-tuan. Kita baca lepas dia mati, kita duk berebut kalut nak baca Yasin. Datang pergi tengok baca Yasin. Kenapa ni? Orang meninggal baca Yasin. Ada ke yang disuruh lagu tu? Sebab Nabi kata apa? Yang diterjemahkan oleh Ibn Hibban menafsirkan hadis, Nabi kata apa? Mayat itu tidak perlu dibacakan surah Yasin. Dah mati, urus. Sebelum mati dibacakan Yasin, dah mati diuruskan. Kita dah mati baca Yasin. Kan? Bukan sibuk menguruskan dia. Dia sibuk baca Yasin. Ambil Yasin baca kan. Kawan dah terbujur dah kan. Lepas tu kita uruskan dia. Ni kita uruskan, ni kita baca Yasin. Kan? Kata Nabi, bacakanlah surah Yasin untuk orang yang mati, yang nak mati di antara kalian. Nabi SAW kata, disebut oleh Ibn Hibban, dia kata adalah orang yang dalam sakaratul maut itu, maka kita bacakan dia surah Yasin di kepala dia. Bukan kita dah mati kita baca Yasin. Dah mati ni apa kena buat? Ahli waris kena buat apa? Ahli waris kena uruskan mayat ni. Saya kadang-kadang menguruskan jenazah, pergi rumah orang yang dah mati ni. Saya dah tengok dia baca Yasin kan. Saya kata, tuan bapak baca Yasin. Jenazah dah bersih dah? Belum. Habis tu baca Yasin buat apa ni? Baca Yasin lah.
mayat belum diurus. Kan? Mayat belum diuruskan, belum dilap, belum dibersihkan, belum ditukar pakaian dia. Orang yang mati sepatutnya kita uruskan dia pertama sekali, tanggalkan pakaian dia. Dia dah meninggal, sah meninggal. Kan? Semua dah selesai dah, kita dah bagi tahu pengesahan, pihak polis dah datang semua, kita uruskan jenazah ni, bersihkan dia. Kalau undang-undang negara ni kan kena bagi tahu pengesahan dah mati ke belum, polis datang. Cek tengok, ya ke dah mati, pihak hospital dah datang, cek, sah dah meninggal. Ni prosedur kan. Setelah meninggal kita bersihkan pakaian dia. Kalau tak boleh buka, kita gunting lah. Mahal pakaian dia waktu nak mati kan. Sayang pula nak gunting. Tak boleh buka, gunting lah. Kan? Kita gunting. Setelah kita gunting, kita bersihkan, lap kalau dia ada najis. Sebab waktu sakarat ni sakit tuan-tuan. Nak mati ni sakit. Nampak macam senang kan? Nak mati ni sakit. Sampai keluar najis menahan kesakitan. Kan? Justru itu, kita bersihkan segala najis dia dulu, dah selesai. Kemudian kita ikat kepala dia, kan? Kita sapu minyak kepada anggota tubuh badan dia yang sendi-sendi ni supaya dia lembut. Kadang-kadang dibiarkan keras, kan? Biar keras. Nak mandi seksa lah tuan-tuan, susah sikit nak mandi ni. Setelah selesai semua, maka ditutup hidung dia dengan kapas, telinga dia, segala lubang yang ada ni tutup. Menimbul fitnah tuan-tuan. Apa fitnah dia? Fitnahnya ketika nak mandi nanti. Fitnah nanti waktu kita nak angkat dia, tiba-tiba semut keluar dari hidung dia, keluar dari telinga dia. Kita mula nak cakap kan, semut hidung kan. Kita orang kita ni kan pandai mentakwil. Orang kita ni kalau bab mentakwil cukup laju tuan. Nampak kubur air penuh, takwilnya. Itulah dulu tak dunia kedekut air lagi. Kan dah penuh kubur. Tak pasal-pasal dia kawan tu. Tak pasal-pasal dia. Air lah, apa lah kan. Yalah, gali kubur dekat tali air dia. Dekat mata air dia kan. Banyak ada air keluar. Kita orang kita jangan tengok. Kadang kita tengok tu, takwil langsung. Tengok ular dalam kubur. Habis dah ni. Mampus, ular pun dah nunggu dah. Belum apa-apa ular dah nunggu nyayu ni. Padahal ular tu terjatuh ya. Tak ada apa pun, ular tu terjatuh dari atas. Kan? Tak boleh keluar duduk dalam kubur tu. Kita tengok-tengok. Ular je. Kan? Ini petanda tak baik ni. Kan? Tak ada. Jangan ditakwil lah tuan-tuan. Kan? Memang kalau tuan-tuan tengok ada kubur menyempit. Memang ada tuan-tuan. Kadang-kadang kalau zaman dulu tuan-tuan orang ukur bila mati ni kan. Kali kubur mari ukur. Tuan, ada orang meninggal. Siapa? Si Fulan. Dia datang bawa talinya. Okey, dia pergi gali kubur. Kan? Gali kubur. Kan? Sekarang tak payah. Sekarang tuan gali kubur ada orang meninggal. Dia memang dah standard size punya. Kan? Kalau kurang sikit, kalau lebih sikit. Saya telefon dia, tuan, ni ada satu kubur, minta satu kubur, ada orang meninggal. Laki umpazat, laki, baik. Orang dia gemuk ke kurus, biasa. Okey, dia dah tahu dah, dia boleh baca dah. Standard. Lubang tepi ke lubang tengah? Tengoklah, kalau tanah lembut dia buat lubang tengah. Dia buat apa? Teraju. Kalau tanah keras dia buat lahat. Bilik tepi dengan bilik tengah, dua bilik dia ada. Tak ada bilik lain lah. Tak ada pilihan lah. Pilihan dia tak bilik tepi, bilik tengah. Tengok rumah. Rumah keras ke rumah lembut? Keras, bilik tepi. Lembut, bilik tengah. Lagu tu. Dia senang. Kan? Kadang-kadang masuk jenazah tak muat. Macam mana kau gali kubur ni? Gali sikit lagi, sekaki. Masuk lagi tak muat. Dah sekaki gali pun tak muat lagi. Tak muat. Gali lagi sikit. Gali sikit. Tak muat. Kan? Macam mana dia tak muat? Kan? Dia dah tak muat, masuk dah tak muat. Macam mana? Itu kadang-kadang jangan ditakwil lah tuan-tuan orang meninggal ni. Setelah kita ikat semua-semua, tutup dia dengan kain yang tak berapa tebal, tak berapa nipis.
Kita jangan tutup dia rapat lagi, wap jenazah ni, bau jenazah ni busuk tuan. Kan dia lama-lama dia bau busuk jadi fitnah, tak boleh lama kan. Setelah selesai barulah kita nak baca Yasin ke, nak baca apa. Ini belum diselesaikan jenazah, sibuk nak baca Yasin tu. Nak baca Yasin sebelum Nabi suruh, sebelum waktu sakarat itu dia baca. Dah meninggal, uruskan dia dulu, bersihkan dia dulu, arahkan dia ke kiblat dulu. Semua dibuat dulu tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tak tahu, dia tunggu ustaz juga buat. Kita sampai-sampai tengok dah bersih jenazah, belum ustaz, kami tak tahu nak buat macam mana. Ahli waris tak tahu nak buat macam mana. So itu saya bagi kursus jenazah, buat betul-betul secara detail apa perlu buat sebelum sampai dia dikebumikan. Sebab ahli waris banyak yang tak tahu. Ahli waris ni tuan-tuan banyak yang tak tahu kan. Dia boleh tengok je jenazah tu. Kita telefonnya kita, ustaz, ayah saya dah meninggal lah ustaz. Okey, selesaikan dulu apa nak selesaikan ni. Buka pakaian dia dulu, tukar pakaian, bersihkan dia, ikat dia, tutup lubang hidung dia dengan kapas, lubang telinga dia. Oh, tak pandai lah ustaz. Kan? Habis itu takkan nak tengok kan? Berbeza, dia ada mati kat hospital, ada mati kat rumah dan sebagainya lah. Kan? Tapi mungkin tuan-tuan biasa jenazah biasa je lah, tak pernah kena jenazah reput, jenazah setahun, jenazah sebulan tak pernah kena kan. Kalau kena jenazah setahun, tuan-tuan tak boleh mandikan dia, bau dia, Masya Allah. Setahun tak berurus kan. Duduk dalam peti air keluar-keluar tu. Saya pernah lah mandikan jenazah setahun tak diurus kan. Sakat 10 lapis pakai mask ni tak boleh tahan tuan kan. Tak tahan. Takat 10 keping mask kita pakai tu tak boleh. Dia pakai ada alat dia lah yang tak boleh masuk bau, tak boleh buka dalam tu. Dia buka, dia masuk, habis, tak boleh pakai lah. Bau mayat ni teruk tuan. Ini sepatutnya yang kita, sebab itu Nabi kata apa yang perlu kamu buat ialah baca Yasin sebelum dia meninggal. Kemudian disebutkan juga oleh Jabir bin Zaid, dia kata apa? Disunnahkan membaca surah Ar-Ra'du di sisi orang yang sedang sakaratul maut. Kita biasa baca surah Yasin saja tuan-tuan. Maka disebutkan dalam hadis ini, riwayat Jabir bin Zaid ni kata apa? Disunnahkan kita membaca surah Ar-Ra'du sewaktu orang tu sakarat. Sebab apa? Sebab dia kata dapat meringankan beban si mayat ini, memudahkan proses kematian dia. Kita kena bacakan ayat-ayat inilah, surah Yasin, kemudian surah Ar-Ra'du, sampailah dia habislah. Kemudian Nabi menyebutkan bahawasanya apa yang perlu kita buat setelah kita baca semua-semua ni, kemudian kita bacakan dia doa lah. Kita duduk, kita bacakan doa, ya Allah, ampunilah si fulan ni dan anak si fulan ini, tenangkanlah pembaringannya, luaskanlah kuburnya, berikanlah ketenangan setelah kematian dia, pertemukanlah dia dengan Nabi, naikkanlah rohnya bersama-sama orang-orang yang soleh. Ini doa kita pada si mati ini. Dan kalau dia mati, kau lakukan ya Allah, kau luaskanlah kuburnya, kan? Kau bawalah naik rohnya bersama orang soleh, kau temukanlah dia dengan Nabi. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, maka dibacakan selawatnya kepada Rasulullah SAW secara berulang-ulang sampailah kematian menjemput dia. Ini menghadapi orang mati tuan-tuan. Kita tengok orang mati macam takut tuan-tuan kan. Nak ngadap orang nazak tu takut lah. Kan? Padahal dianjurkan Nabi SAW pertama membaca surah Yasin, kedua membaca surah Ar-Ra'du. Kemudian sebahagian pendapat ulama yang diterjemahkan oleh Ibn Abi Shaybah, dia kata apa? Bahawasanya ada di kalangan golongan Ansar
suatu ketika dahulu dia membaca suratul Baqarah di sisi orang yang akan meninggal. Ada orang nak meninggal, kaum Ansar ni akan membaca suratul Baqarah. Panjanglah surah tu tuan-tuan. Dibacakan surah-surah inilah sewaktu orang tu nak meninggal. Seterusnya kata Nabi SAW, tuntunlah orang yang sedang sakarat itu dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah kita baca, setelah kita berdoa, kita pergi bisik kat telinga dia. Siapa orang yang nak bisik kat telinga dia ni? Siapa orang nak ajar dia ni? Orang yang paling dia sayang waktu dia hidup ni dulu. Kita ada anak 5 orang. Dari 5 ni ada anak yang paling kita sayang lah. Dia kata, saya sama je Ustaz, anak-anak saya semua saya sayang. Memang semua sayang, tapi ada anak yang paling kita sayang. Mana boleh tak ada anak paling sayang? Bukti dia atas dunia ni, anak tu cakap, ayah kita boleh terima. Anak lain cakap, ayah tak boleh nak terima. Kan? Kadang-kadang anak ni cakap, kau tak payah ajar ayah lah, ayah tahu. Tak mau dengar. Tapi bila anak ni cakap, ayah setuju apa kau cakap tu. Nak apa keputusan, tunggu anak tu cakap. Kita dah bincang-bincang, tunggu sampai balik dulu, tengok macam mana pendapat dia. Artinya orang lain dia tak mau dengar, anak tu dia dengar. Maka aulanya orang yang ngajarkan mengucap kalimah tu ialah anak yang dia sayang ni. Panggil dia, kau ajar ni mengucap. Sebab dia dengar cakap engkau je, orang lain dia tak mau. Kita adik-beradik kadang-kadang kan meeting lagu tu kan. Bila nak cakap kat orang tua, kau lah cakap. Ayah dengar cakap engkau. Kita orang ni dia tak layan, kau ni cakap dia dengar. Ni ayah ni kadang-kadang lah kan, dia ada dengar satu-satu anak tu nak bisikkan kat telinga dia. Jangan anak yang dia tak suka pergi bisikkan. Dia dengar suara anak tu pun dia menyampah. Tiba-tiba anak tu bisikkan kat dia, mana dia nak ikutnya? Anak yang dia sayang tu lah pergi bisikkan kat telinga dia, la ilaha illallah, sampai dia ucap benda tu 3 kali dah tak mau kat dia. Katanya, biarkan je lah. Dah. Sebab kata Nabi SAW, tidak ada satu kematian yang bahagia dan selepas kematiannya juga dia bahagia, melainkan dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka kita tak boleh biarkan dia, tak payah lantak dia lah, dia tak mau ucap. Tak. Ajar dia sampai dia ikut. Bila dia dah ikut, barulah kita berhentikan. Kadang-kadang tuan-tuan, dia bukan tak nak ikut, kadang-kadang terhalang dia mengucapkan kalimah ni. Ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan dia terhalang nak sebut. Dah ajar dah, dia tak nak sebut. Sebab peristiwa ini berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW dibagi tahu ada seorang pemuda ni dia tak boleh mengucap. Sewaktu dia dah mati, dia nazak, dia ajar mengucap tak boleh. Ajar tak boleh, ajar tak boleh. Maka dibagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada satu pemuda ini dia tidak boleh mengucap. Setelah dia ajar dia tak dapat mengucap juga. Rasulullah kata, okeylah, jom kita pergi ziarah. Rasulullah SAW pun pergi. Pergi dia ajar anak muda ni yang sedang nazak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Namun anak ni tak boleh mengucap. Lantas anak ni bagi tahu, sesungguhnya aku derhaka kepada orang tuaku, kepada ibuku. Kita terhalang dapat mengucap ni tuan-tuan, hati-hati. Sebab itu kita sebagai mak bapak jangan menyimpan perasaan benci kepada anak ni. Bimbang, takut anak tu mati tak sempat mengucap, tak boleh mengucap. Yelah, kadang kita orang tua ni cepat tersinggung kan, kecil hati. Tapi orang laki-laki ni kurang lah. Yang cepat sangat tersinggung ni mak lah. Anak tak balik pun jadi masalah kan. Anak tak balik pun rasa kecil hati kan. Kita orang laki-laki ni, bapak-bapak ni kurang sikit lah. Kau tak nak balik, sudah lantak kau lah.
Orang lelaki dia senang kan, kau nak balik, kau tak nak balik, sudah, apa dia heran lah. Orang lelaki dia, sebab orang lelaki pasal anak dengan bapa dia kurang akrab. Tuan-tuan payah nak dapat ciuman anak laki-laki. Dia balik jumpa kita, peluk kita, cium kita, dahi kita, payah. Saya ingat ramai-ramai ni kan, saya tanya berapa orang anak laki-laki peluk kita, cium kita. Payah. Anak perempuan senang. Anak perempuan ni, ayah ke mak dia peluk, dia cium ayah dia, mak dia. Kita laki-laki ni 5 anak belum tentu seorang pun nak cium kita. Bila dia nak cium? Bila kita dah terbujur kaku sok. Saya kadang-kadang geram juga kan, bila dah ngurus jenazah kan, dah siap kapan kan, dia datang jumpa kita, Ustaz, buka muka. Kenapa? Nanti kami nak tengok, nak kucup lah. Kadang saya terlepaskan cakap, hidup pernah kucup ke? Tu dia tengok saya. Kadang mulut je sebab geram tu, sebab kita nak cepat, tiba-tiba dia kata nak kucup lah, nak itu, angin kan, kadang kau ni kan, tu yang terlepas cakap tu kan. Kita nak cepat, nak ke bumi semua kan, dia pula sibuk nak suruh buka dulu lah, apa semua, nak cium lah. Itu yang kadang-kadang, hidup lu pernah cium ke? Hidup tak pernah lah Ustaz. Habis tu tiba-tiba mati nak cium pula. Orang cium waktu hidup baru dia ada rasa, dah mati apa rasa. Kalau anak cium waktu hidup ni, bapak rasa seronok sikit lah kan. Kau dah mati, tuan-tuan rasa apa? Dah terbujur kaku kan. Tapi lah kita ikut je lah kehendak orang. Saya ikut je tuan-tuan. Kadang-kadang hati tu cakap juga, apa punya mangkuk dia ni kan. Dulu hidup kau tak nak cium, dah mati kau serabut nak cium kan. Hati ni jahat tuan. Ustaz tak ustaz, dia main datang benda tu, aduh cakap serabut lah kau ni kan. Kadang-kadang beratur pula tu nak cium kan. Kita kata tuan nak cepat ni, sabarlah ustaz. Dia kata ramai lagi nak cium ni. Kita kata hidup kau tak nak cium, nak mati bukan sibuk nak cium jenazah ni kan. Kadang-kadang hantar jenazah, baru ni saya hantar jenazah dekat sini. Apa? Depan sana belah sana tu. Macam tu lah. Mati kat sana. Mati kat HUKM. Hantar ke sini lah, Raja ni. Saya tanya, kenapa nak hantar balik? Dia kata waris semua kat sana Ustaz, dia nak tengok. Saya kata hidup tak pernah tengok, ya ke dia nak tengok waktu mati ni? Dia nak ziarah kubur. Saya tanya, saya kata biasa waktu dia hidup siapa datang ziarah? Ada datang ziarah? Tak ada. Hidup pun tak datang, mati pula kan. Tuan-tuan ni semua ada anak buah ni, ada cucu saudara ni kan. Berapa kali anak buah datang tengok itu, dia cakap dengan saya waktu hidup ni kan, sihat lah ni, kita ada anak buah kan, takkan tak ada anak buah pun. Ada anak buah, ada cucu saudara kan, agak-agak berapa kali datang ziarah kita, nelipon kita ke, Assalamualaikum Pak Ngah, apa khabar, sihat kan, lama tu tak jumpa Pak Ngah kan, ingat datang jumpa Pak Ngah, ada igau nah kan. Itu baru anak buah, belum cucu saudara ke. Anak buah kita berkahwin dapat anak pangkat cucu kan, ada dia datang buat, aku nak buat jumpa tok saudara dia, jumpa pak saudara aku ni, kenalkan ni cucu saudara dia, dengan besok sampai tak kenal. Ada. Kita ni ramai cucu saudara tapi tak kenal tuan. Kita memang patutlah tak kenal sebab dia ramai. Dia tu patut kenalkan kat kita cucu saudara dia. Jangan besok selisih baru dia tanya kita, tak nampak ke cik? Anak sekarang kan lain macam tuan. Anak sekarang ni kan kira kau tua ke muda ke kecil besar, selamba je dia kan. Tak nampak ke cik? Rupa tok saudara dia tapi tak kenal. Besok pergi kenduri tengok-tengok, dia tu yang aku langgar itu. Dia tu siapa? Tu tok saudara engkau lah. Ya ke? Aku dah sound ni tu. Tak mustahil besok terjadi ni. Jangan main-main tuan-tuan. Nabi kita sebut akhir zaman akan terjadi qat'al arham, putusnya hubungan silaturahmi.
Tuan-tuan ni ramai nak buah. Berapa kali buat video call dengan pak saudara dia, mak saudara dia. Tanya buat video call kan. Lama tak nampak mak ngah. Mak ngah sihat ke apa semua. Berapa kali. Kadang lalu betul Pahat, haram tak datang pun. Betul bapak mak dia beritahu, hari tu saya tu pergi betul Pahat, hari tu tak ada singgah rumah kau ke? Tak ada pun. Ingat singgah. Ingat singgah. Rumah kawan dia pergi Simpang Renggam dapat sampai. Dia lalu dekat Peraja tak singgah. Dan tengok. Sekarang punya masa. Kan? Musim durian pasal nak beli durian, bukan pasal saudara dia. Dia nak durian tu. Kan? Mana tuan-tuan akhir zaman ni? Akhir zaman ni anak buah, cucu saudara, mana kenal pak saudara? Kan? Saya kadang-kadang nguruskan orang mati tuan, kadang tanya kan, ni pangkat apa dengan kau ni? Saya tak pastilah, tapi ada kena-mengena. Oh, ada kena-mengena Habis pangkat apa? Jadi saya tanya mak saya jap. Pangkat apa mak? Pangkat atuk lah. Oh, atuk saya, atuk saudara. Kau tak kenal atuk saudara ni? Bukan tak kenal ustaz, cuma tak jumpa. Bayangkan. Saya ngurus orang mati kadang-kadang geram tengok wari-wari tu. Geram tuan tengok. Kenapa kau tak kenal dia? Kan? Kenapa kau tak kenal dia? Ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengok nah. Nabi kata apa? Jangan sampai tak boleh mengucap. Kan? Bila yalah kadang bapak okeylah, bapak ni dia tak tersinggung sangatlah. Bapak ni jenis memang dia dulu macam tu, tak rasa apa pun dengan anak ni. Sebab yalah salah pun salah kita jugalah. Kadang-kadang bapak ni kasih sayang dengan anak tu kurang lah. Kalau nak dapat sesuatu ni payah. Tanyanya banyak, dapat belum tentu. Tak. Dia menanya tu macam nak bagi banyak. Anak nak pinjam duit kan. Anak nak duit kan. Ya nak duit lah. Nak buat apa? Nak beli apa? RM1. Kat mana nak beli? Nanya tu macam dia nak bagi tu. Lah kali, mana ada duit? Aduh, nanya bersungguh. So itu anak dia macam leceh lah orang tua ni kan. Baik minta kat mak lah. Mak lagi senang. Mak, duit mak. Buat apa? Belinya. Kat mana nak beli? Ya. Kau beli betul-betul. Itu je mak. Tapi tetap bagi. Ayah ni dia mau lihat. Tak tahu lah. Sebab itu anak dah besar pun dia nak bagi duit, dia tak bagi duit kat kita, dia bagi duit kat mak dia. Lepas tu mak dia jadi postman tolong bagi kan. Bagi tu pun kurang, dia tak bagi lebihnya. Kalau mak 500, ayah 450. Pasal apa tu? Dia bagi-bagi. Nah, mak bagi ayah. Bagi ayah. Bagi ayah lah. Kau lah bagi. Tak apalah, mak tolong bagilah. Sebab dulu waktu kecil kita minta duit kat mak. Mak minta kat siapa? Sebenarnya minta kat ayah. Bang, budak tu nak duit apa semua. Mak minta, bagilah kan. Mak tu kan bagi. Kita mampu-mampu ingat duit mak. Rupa duit tu duit ayah. Bila dah besar ni kan, dia kat mak. Nah, mak bagi ayah. Tapi mak kita ni biasa standard lah kan. Dia bagi sekali je. Dia takkan offer 2-3 kali. Bang, nak duit. Budak tu bagi, budak-budak bagi lah. Ambil lah kat engkau. Ngap terus. Sebab dah kau tak nak, aku ambil. Tu mak lah, biasalah tu tuan-tuan. Mak ni memang macam tu. Sebab itu tuan-tuan, dosa kita dengan mak tu lebih dahsyat tau. Sebab bahayanya dosa kita dengan mak ni, kalau mak tersinggung tu kita memang nasib tak baik lah. Bahayanya ibu ni kan. Ibu ni macam mana susah pun dia bagi juga. Marah-marah pun bagi. Beza dengan ayah. Marah memang babai lah kau. Memang tak ada lah kan. Jadi Nabi ni satu hari tanya budak ni, pasal apa kau tak boleh ucap Dia kata, aku dah haka dengan ibu aku. Kata Nabi apa? Panggil ibu dia datang sini. Maka dia pun panggil lah ibu dia. Bila panggil ibu dia datang. Kata Nabi SAW, ini anak kamu. Ya.
Apakah kamu mau memaafkan dia atau tidak? Ibu ni diam. Nabi suruh sahabat yang lain, kau kumpul kayu semua-semua. Apakah kamu mau aku hidupkan api ni dan aku lemparkan anak engkau dalam api ni? Dan andai kata kalau engkau tak memaafkan dia. Jadi si ibu ni kata, okeylah, aku maafkan, aku harus memaafkan. Kalau dah sampai tahap tu, aku harus memaafkan dan meredainya. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, aku bersaksi kepada Allah dan kepada kami bahawa engkau benar-benar telah meredainya. Betul ke engkau redha ni? Betul. Kalau betul engkau redha, engkau meredainya, aku nak test bab ni. Setelah dia meredai, Nabi SAW pergi dekat budak ni, ucaplah la ilaha illallah. Budak ni baru boleh mengucap la ilaha illallah. Ini tuan-tuan, kadang-kadang kita dengan ibu ni maaf cakaplah. Kan? Janganlah sama sekali kita kata, minta maaf lah mak, tak boleh lah, minggu ni tak boleh. Sibuk lah mak, minggu. Jangan sama sekali dengan ibu ni buat macam tu. Kan? Biasalah ibu ni kadang-kadang tambah-tambah dah tua, dia cepat tersinggung. Kan? Saya dulu tuan-tuan jaga mak tak ada kaki kan. Mak potong kaki kan. Jaga daripada 97 saya balik tahun 96 sampai 2007 tuan-tuan. Kan? Nak menjaga orang tua ni. Tuan-tuan. Perlu ada kesabaran tuan-tuan. Macam-macam dia tuan-tuan. Kan? Kadang kita nak mengajar baru 5 minit dia telefon pula dah. Mak nak pergi klinik lah. Bila mak? Sekarang. Okey. Saya berhenti ngajar tuan. 5 minit ngajar saya berhenti. Jemaah apa kan? Ustaz 5 minit je. Mak saya telefon minta hantar lah. Takkan tak boleh tangguh Ustaz? Engkau tak apa aku tangguh. Mak aku tak boleh tangguh. And saya balik tuan. And dia bukan tahu kita ada masalah. Dia bukan tahu kita mengajar ke apa. Dia tak tahu. Dia tahu apa dia nak. Macam mana aku nak dulu, macam tu kau buat. Engkau dulu nak apa aku bagi. Tapi hari ni bila aku minta langsung kau tak boleh. Urusan kau lebih penting daripada aku ni. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak balik jumpa orang tua pun payah kan? Nak tengok mak kita pun payah. Jauh lah. Nak modal lagi, minyak lagi, tol lagi. Rezeki insya-Allah dengan mak bapak ni dia tak akan putus tuan-tuan. Jangan risaulah. Takkan nak balik tengok orang tua adalah rezeki insya-Allah. Tuhan bagi rezeki. Tapi kita ni kadang-kadang kita tak fikir tu. Ni tuan-tuan Nabi sebut dalam hadis. Sebab itu kematian ni tuan-tuan bukan main-main. Sakarat ini berat tuan-tuan. Sebab itu kita bimbang, kita takut. Kata Nabi SAW, andai kata kamu tidak dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini di akhir kalam kamu artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Terbimbang tuan-tuan, kita tak dapat mengucap. Maka kita kena jaga perkara-perkara yang boleh tuan-tuan menyebabkan kita tak boleh mengucap tuan-tuan. Kena jaga sungguh-sungguh. Kena perhatikan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita mati tak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, kata Nabi, jika seorang hamba akan meninggal, malaikat sebelah kirinya berkata kepada malaikat sebelah kanannya, segeralah cabut nyawanya. Malaikat kata apa? Malaikat sebelah kanan jawab, tidak, aku tidak akan segera mencabutnya, barangkali dia akan mengucapkan la ilaha illallah sehingga aku akan menulisnya. Malaikat pun tak nak cabut lagi. Malaikat yang sebelah kanan kata, aku tak akan cabut melainkan setelah dia mengucap. Tapi bayangkan, kita nak mengucap tapi terhalang dengan sesuatu sehingga kita tak boleh mengucap tuan-tuan. Tuan-tuan, inilah kematian. Sebab barang siapa menjelang kematiannya mengucap la ilaha illallah, nescaya dia tidak akan merasakan api neraka selama-lamanya. Tuan-tuan, ini yang paling penting. Sebab itu ucapan la ilaha illallah ini suatu perkara yang sangat penting. Sebab itu zikir yang paling baik kata Nabi, la ilaha illallah. Kita bimbang di saat akhir kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak dapat mengucapkan kalimah ini tuan-tuan.
Ini yang kita paling takut. Pasal itu Nabi suruh kita buat apa dia, antaranya bacakan Yasin, bacakan surah Ar-Ra'd, bacakan suratul Baqarah, bacakan doa buat dia. Mudah-mudahan dia dapat mengucap sewaktu nak matinya itu dengan kalimah la ilaha illallah. Susah kan tuan-tuan kematian ni. Kemudian kata Nabi SAW lagi, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, dia kata, mahukah kalian aku tunjukkan nama Allah yang paling agung, iaitu doa Nabi Yunus, la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim ini. Barang siapa berdoa dengan kalimat itu sebanyak 40 kali saat sakit menjelang kematiannya, lalu dia meninggal, pasti dia akan diberikan pahala orang yang mati syahid. Jika dia bebas, dia akan bebas dengan penuh pengampunan. Riwayat Al-Hakim. Tuan-tuan, kalimat-kalimat yang sering diajar oleh Nabi SAW supaya bila kita mati kita dapat mengucapkan kalimat-kalimat ini, tuan-tuan. Supaya kita di akhir nyawa kita ni, di akhir kita kematian kita itu dapat mengucap kalimat-kalimat ini. Kemudian di hadis yang lain kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan pada awal pembaringannya di saat sakit, dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Abu Hurairah menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau lalu mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah, dialah yang menghidup dan mematikan, dia maha hidup dan tidak pernah mati, maha suci Allah, seluruh hamba dan negeri segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan penuh berkah dalam setiap keadaan. Allah maha agung dengan seagung-agung kebesarannya dan keperkasaan dia. Allah tidak pernah berbohong, dia kata. Allah tidak pernah berdusta. Allah telah mengatakan bahawasanya Nabi sebut, siapa yang di awal ucapan saat dia perbaringan, maka dia diselamatkan Allah Ta'ala dari api neraka, tuan-tuan. Nah, isyak dah masuk, jadi nak azan dulu, tuan-tuan. Azan dulu kan, isyak dah masuk ni. Berapa saat? 18 saat. Saya punya jam dah masuk.
Kita sambung sikit tuan. Kemudian tuan-tuan, ada perkara penting kalau kadang-kadang kita ni pergi menziarahi orang nak sakaratul maut. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? Sewaktu aku pernah berada di sisi Ummu Salamah, lalu datang seorang kepadanya, saya kata, si anu meninggal. Kemudian dia menuturkan, berangkatlah ke sana jika engkau melihatnya sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ucapkanlah salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini jarang tuan-tuan orang baca. Ya, kita dibagi tahu si anu nak meninggal, kita pergi rumah dia lah. Kan? Apa ucapan yang sepatutnya kita baca? Kata Nabi ialah salamu alal mursalin, salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebab itu kadang-kadang kita ni banyak perkara yang kita pergi rumah orang nak meninggal dan sebagainya, kita tidak ada ilmu, kita ziarah dalam keadaan kita tidak ada ilmu. Sedangkan perkara-perkara ini diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu juga kalau kita tengok banyak hadis-hadis yang lain lah tentang bagaimana orang mati mata celik dan sebagainya kan. Apa sebab mata dia celik? Kan? Kadang kita tengok mata dia terbuka kan. Orang kata dia ni tak sampai hajat ni kan. Ada benda dia nak tapi tak dapat. Apa istilah dia? Apa istilah dia tu? Kempunan lah. Tak dapat kan. Tiba-tiba mati mata dia celik. Dah, bukan tu tuan-tuan. Kan? Mati ni dia ada dua tuan-tuan. Satu dia panggil mati yang baik, satu mati yang tak baik. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Kita boleh tengok roh kita keluar tuan-tuan. Kan? Bila roh ni keluar, dia ada dua malaikat yang tukang sambut. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Yang tadah kita punya roh ni. Yang dia bawa kain ni, dia bawa. Tuan-tuan kadang tengok ada orang meninggal macam senyum dia ni kan. Tengok senyum muka dia ni kan. Macam tak mati kan. Okey. Ada kita tengok mata terbuka mati. Kan? Sebab sewaktu roh ni keluar, siapa yang nyambut? Apakah malaikat rahmat ataupun malaikat azab? Kalau malaikat rahmat yang ambil, tu yang kita tengok, kita rasa macam seronok, tengok senyum kan. Kita dah tahu kan. Itu yang dia keluar, kita pun katuk. Seronok dia tengok malaikat rahmat ambil. Ada orang yang rohnya keluar, yang menyambut malaikat azab. Kan? Ini yang takut tuan-tuan. Itu yang terkejut tengok, pop, habis. Mata tak boleh katuk. Kita lah yang kena katukkan dia. Tapi kalau Cina, tuan-tuan, dia pakai gam 3 second je. Cina dia memang, dia nak katupkan semua-semua, dia pakai 3 second je. Gam cecair tu kan. Dia titik tu, pak dia tu. Sebab saya yang tahu ni, sebab saya nguruskan, saya ngurus jenazah, ni jenazah orang Islam. Ni jenazah orang bukan Islam. Kadang dia minta tolong pasal dia seorang-seorang kan. Saya ada kawan saya ni orang Johor ni, Cina, perempuan lah. Dia ni specialist make up jenazah, make up jenazah Cina, specialist lah. Dia dah jadi jurulatih lah. Macam mana dia make up, saya tengoklah dia make up, cantik lah dia make up tu, macam hidup. Dia bawa gam tu lah. Okay, kalau terbuka titik kau, sampai kita punya tim ni dapat dia bagi satu alat tau, alat macam jarum penjahit tu lah, alat-alat untuk mayat ni. Saya kata kita orang tak buat ni lah, kita orang mandi kapan dah mayang pergi kubur. Dia make up, memang cantik lah dia make up tu, macam hidup. Saya pernah lah tengok dia buat tu. Dia orang pakai gam tuan-tuan kan. Gam tu lah, gam glue tu yang 3 second tu. Dia titik, tap, lekat. Lepas tu dia make up lah. Kok mata tu buka, tak mata, pap, titik. Ni buka, pap, titik. Dia make up.
Dia lah dia Cina ni. Saya tanya dia, asal you pakai gam? Ini paling senang lah, dia kata. Paling senang lah, dia kata, yang pakai gam tu. Dulu dia pakai jahit. Dulu, yang sekarang dia pakai gam. Lagi cepat dah sikit. Saya pernah lah tengok. Oh, tinggi mahal cas dia tuan-tuan, RM5,000. Ingat tuan-tuan murah. RM5,000 cas tu. Cas make up tu. Dia datang daripada Johor. Mati dekat Ampang. Mati dekat SUKM kat Ampang. Dia buat lah. Datang daripada Johor. Itu yang kaya, yang ambil dia ni profesional. Cantik lah. Tapi dalam profesional dia pun takut kat dia. Pakai tangkal kat dia. Tangkal dia tuan-tuan. Saya tanya, apa you pakai tangkal? Dia kata, nanti ya, kalau saya tak pakai nanti dia ganggu, dia datang kacau. Siapa kacau? Dia lah. Tak tahulah hantu mana datang tu lah. Datang kacau dia kan. Jadi tuan-tuan tengok nak kehidupan macam tu lah. Sebab itu bila mana orang meninggal ni, bila terbuka lah, betul, maka kita kena tutup lah. Bismillah, Bismillah ta'ala Rasulillah, baca tutup dia, tutup kembali mata dia lah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nyawa itu jika keluar, ia akan diikuti oleh jeritan yang menakutkan. Sesungguhnya para malaikat mengunjungi si mayat, mengamini apa yang diucap oleh anggota keluarganya. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada orang meninggal ataupun nak pergi ziarah, jangan lupalah membaca salam alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Ini sewaktu kita menziarahi rumah orang yang nak meninggal. Sebab apa? Kata Nabi SAW, jika kalian mendatangi orang yang telah meninggal, tutupkanlah matanya kerana mata itu mengikuti rohnya. Ucapkan hal-hal yang baik kerana malaikat akan mengamini doa anggota keluarga. Jadi kalau kalian datang orang meninggal, tutuplah matanya kerana mata itu mengikuti roh dia. Sebab dia celik tu pasal dia tengok roh tu lah. Kan pasal lain. Dia tengok kan. Habis. Saya banyak jumpa tuan. Tiba-tiba bila kita nak masuk bilik jenazah, bilik mandi, buka, terbuka mata. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok jenazah, tuan-tuan janganlah buka daripada muka terus. Tuan-tuan nak tengok jenazah ni, pegang kaki dulu, tengok dulu pakai atas sikit, dah okey sikit baru buka muka. Piramli buat filem tu betul. Walaupun kita gelak kan, Piramli senyum apa semua kan. Sebenarnya Piramli nak bagi tahu keadaan orang mati ni, muka dia macam-macam. Piramli buat tu betul. Tuan tengok tak Piramli? Mati dalam iman, dia kan. Dia nak tunjukkan orang mati ni macam-macam. Tuan-tuan jangan datang-datang serak buka. Kadang dia celik, itu yang kita kena. Saya kadang-kadang buka plastik bag, buka pembalut kain kan, kalau kat hospital kan. Kita nak buka tu pun 10 kali fikir. Ini kadang tanya dulu yang bertugas, muka okey muka aksiden ke tak, pecah ke tak, mata keluar ke tak, tengok otak keluar ke tak. Tanya dulu tuan-tuan. Mau buka mata tak ada. Saya pernah buka jenazah yang setahun kan, buka tengok mata dah ke dalam, benda tu dah ke dalam. Tuan-tuan kan, saya terbayang balik rumah. Aku cakap kan, 3-4 hari mandi je nampak dia. Sudah aku cakap, jadi datang pula kawan ni, aku cakap kan. Sebab kita kadang tak ingat, bukan kita ingat, kadang kita tahu jenazah ni setahun. Setahun okey lah, tak ada apa lah. Saya pun pergilah, serap, buka, Allah, mata tak ada. Mata tu dah ke dalam kan, tak nampak. Sudah. Balik mandi nampak dia, nak tidur nampak dia. Pengalaman lah saya. Sebab urus jenazah ni tuan-tuan macam-macam lah tengok. Macam-macam lah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan tak rasa, sebab tuan-tuan rasa jenazah yang paling senang
jenazah yang normal lah, jenazah yang ada tuan-tuan urus tu, jenazah normal orang panggil. Ini tak ada cacat apa punya. Kan? Tuan-tuan tak kena jenazah yang terbakar. Macam kita orang kena semua. Kena hadap semualah. Kan? Walaupun NGO, tapi kita orang kena hadap semua-semua ni. Kadang nak buka jenazah ni, panggil kawan tu. Jom, sok. Aku nak buka tengok ni. Buka lah. Tengok jenazah. Dia. Habis ni sebelah. Tuan-tuan kan. Kalau tak kuat, balik mengigau. Balik mengigau tuan. Sebelah tak ada, sebelah ada. Sebelah ni ada, sebelah ni tak ada. Sebelah ni hancuran. Kita buka-buka. Balik tahu dia. Kan? Tuan-tuan, jenazah ni. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita ni amalkanlah. Kalau nak mati dan bagaimana, apa nak buat, macam mana nak urus dan sebagainya. Kalau kita nak ziarah orang meninggal, macam mana Nabi ajar, bacalah ini tuan-tuan. Dan kita nak tengok orang meninggal, jangan biasakan tengok daripada muka. Jangan tengok. Takutlah nanti kalau apa-apa kena kat kita lah. Kan? Kita lemah semangat. Kan? Saya kadang bawa ben jenazah pun macam tu tuan. Ben jenazah ni banyak masalah. Kan? Kadang bawa orang tertinggal tali ikat lah, darah lah, kapas lah, kan? Tertinggal dalam van. Tu kita bawa balik van tu. Kan? Kadang-kadang tu yang menakutkan tuan-tuan. Member pula tengok tali tu ikut, dia pun ikut sama. Tu yang menari dalam van tu. Saya tu yang saya datang bawa van sini dulu kan. Hantar dekat tu lah tuan-tuan. Dekat mana? Belah-belah sana tu lah. Saya hantar balik singgah kuda subuh kat sini. Yang bawa van jenazah tu. Sebenarnya malam tu sebenarnya saya nak balik. Sampai tengah jalan tu macam kena kacau. Kawan saya kata, van ni macam tak sedap lah. Kan? Pasang kabin, lampu kabin pasang kan. Pagi tu tengok, ada kain ni, ada kapas ni tinggal. Dia kadang-kadang dia mengikut lah tuan. Dia mengikut. Saya banyak kali lah kena hantar jenazah ke Kelantan. Dia menari dalam van tu. Gunggang. Apa benda lah cakap. Saya pernah kena lah. Kawan saya pernah kena duduk sebelah cermin pun ada. Bawa dia duduk sebelah. Duduk di sebelah relax kan. Sudah. Ada kawan saya seorang, dia duduk sebelah tepi, belah driver ni. Dia pakai estima masa tu. Duduk sebelah. Dia kata apa? Tekan minyak tu macam tak pergi tu. Dia kena dekat jeli. Nak balik tengah malam, pukul 2 pagi. Dia nak balik, kawan tu duduk sebelah dia. Dia punya estima tak ada kokpit. Mana nak kokpit? Estima kan. Jenazah betul-betul duduk sebelah kepala, sebelah driver ni. So dia balik tu, kita mau tak pakai keranda, kita pakai bucket kan. Tak ada apa lah. Dia boleh duduk sebelah. Kawan bawa, duduk sebelah. Memanglah tak bercakap. Tak bercakap tu takut. Kalau bercakap tak takut. Dia duduk sebelah. Dia kata, kau bayangkan, dia duduk sebelah, kau bawa lautan ni. Nak mandang takut. Takut dia mupur. Nak bercakap tak boleh. Dalam hati lah, kau jangan kacau aku nak balik ni, aku bawa ni. Kau jangan usik aku, apa semua kan. Cakap seorang. Dia kata apa? Nak nyampaikan dekat Kuala Lipis tu. Dia kata macam berhari-hari tu tak sampai tu. Tekan minyak macam tak jalan van tu. Saya pun pernah kena. Tapi saya kena dekat Gua Musang. Dia duduk atas tu. Kawan saya kata apa? Ustaz, van ada orang bergendang atas tu. Biar dia bergendang kat luar, pedulilah. Tutup tingkap semua. Tapi van kami ada kokpit, tak apalah. Tutup semua. Kau bergendanglah kat atas tu. Tundang. Sampai Kuala Lipis. Biarlah cakap, dia berendang lantak dia lah. Sampai Kuala Lipis tu sombong sikit lah, dah terang kan. Sampai kat pam minyak, berhenti. Mana yang berendang ni? Turun tengok. Masa kat malam van, masa mula-mula tu tak boleh cakap. Dia buka van, buka kokpit semua.
ada barang tinggal. Campak barang semua, tinggalkan barang, jalan. Banyak benda ni tuan-tuan. Kan? Saya takut kalau bawa jenazah tak bermandi. Ada tuan-tuan, sekali saya hantar kat Evergreen ni, ayah dia kata, "Ustaz, boleh tak kita nak mandi dekat sana?" Saya kata, "Jangan tuan, ni berdarah ni, accident. Sebab orang sana nak mandi kan lah. Kalau nak mandi bawa sendirilah, saya tak nak bawa van tu." Kan? Ada ke? Mana boleh tuan-tuan. Mayat yang kotor ni lagi senang dia ngikut. Kan? Pengalaman saya lah. Tapi kalau tak ada jenazah, tak ada masalah. Kita pun tak ada takut. Boleh tidur-tidur dalam baket tu. Tak ada apa. Kita orang boleh je tidur dalam baket, pakai selimut baldu tu. Tak ada masalah. Dulu je kita orang takut tengok van, takut. Kawan saya van rosak, dia boleh duduk dengan jenazah berdua je. Tuan-tuan tu dia hantar ke Kelantan pukul 2 pagi. Dia boleh duduk dalam van tu ngadap jenazah. Van blackout ni, lampu tak ada, apa tak ada. Siapa nak berhenti tengah malam tu? Van dia rosak. Dia telefon kita orang. Van rosak lah, kau kat mana ni? Kau Busang. Boleh datang tak? Kau tunggulah 2 jam 40 minit, kita orang sampai. Dia boleh duduk dalam gelap tu dengan jenazah berdua je. Ni, dia tengok je tu. Saya sampai tu, dia kata apa? Saya tanya dia, okey. Kau ngadap lah. Dia kata, kau tak ada rasa apa? Nak siapa, dia tidur dan tak ada lah, kata dia. And dia bukan hidup dia tu. Yang kita risau kalau dia hidup, dia berjalan. Ini dia mati, tak ada. Kata dia. Dia boleh duduk berdua. Sampai pukul 4 pagi, 4 lebih saya sampai. Dia duduk ngadap mayat tu. Asal kau tak pikul dia, kau pikul tak keluar. Dia boleh duduk dalam mayat tu. Berani ke tak berani dia. Kan? Tapi yalah, ada orang yang cekal lah. Saya pun kadang ada kat perasaan takut tu. Memang kita tahu dia tak boleh sweet kita, dia tak cekik kita pun. Nak cekik apanya, berikat. Kok dia bangun pun kita sempat lari. Kan? Resiko lah. Benda-benda orang mati ni kena jagalah. Tapi hari pun dah 8.30, cukup takat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ini saya ambil daripada kitab Alam Barzah, Perjalanan di Alam Barzah. Tuan-tuan boleh tengok kitab ni oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Kisah Alam Barzah, perjalanan menuju ke Alam Barzah. Banyak kisah-kisah dia tuan-tuan, apa yang perlu kita buat sewaktu mati. Banyak ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cari kitab ni kitab yang terlaris lah dia jual. Ziarah ke Alam Barzah. Tapi ramai yang ngajar kitab ni meninggal. Setakat ni dah 4 orang. 4 meninggal. Saya yang kelima. Tapi setakat ni alhamdulillah lah. Ada yang ngajar baru sikit meninggal. Sikit meninggal. Saya tu dia orang kata, "Ustaz, orang ngajar kitab ni boleh tak?" Saya ngajar kitab ni lah. Tapi dia beritahu, dia kata, "Ustaz, hati-hatilah. Sebab 4 ni semua meninggal." Saya kata nak meninggal, semua orang meninggal. Tapi cepat lambat je lah, saya kata. Tapi alhamdulillah lah. Setakat ni belum lagi lah kan. Tengok macam panjang lagi lah umur. Tebal lagi. Lambat lagi ni. Tapi yang ustaz-ustaz yang meninggal tu 5 lai, 6 lai habis. Tapi saya alhamdulillah lah. Jadi tuan-tuan, nanti kita sambung ziarah Alam Barzah ni. Apa persoalan? Ada orang kena tanya kat kubur, ada orang tak kena tanya kat kubur. Bukan semua orang kena tanya kat kubur ni. Bukan semua orang mati kena tanya kat kubur. Ada orang mati tak kena tanya kat kubur. Malaikat tak nak datang pun. Dalam ni ada disebutkan. Siapa orang tu akan datang. Tunggulah kalau saya datang lagi. Tapi insya-Allah lah saya datang lagi Johor. Saya lebih suka datang ke Johor ni daripada ke Perak. Perak tu jalan tak apa cantik. Johor ni jalan terus kan. Kalau kat Perak tu lalu terowong, menakutkan. Terowong tu kan. Kalau Johor ni saya relax kan. Johor ni makan pun senang. Perak tu susah sikit. Johor ni makan mudah. Tapi tak tahu lah malam ni ada ke tak makan. Kan. Selalu datang subuh ada makan. Tapi isyak tahulah kan.
Sebab saya pun nak balik KL lah ni. Jadi sebelum habis, insyaAllah siapa nak pergi umrah dengan saya ada buat package umrah. Ziarah percuma speed train. Dah. Ni bukan percuma. Dia tulis je percuma. Saya yang bawa, dia lah mana-mana kita percuma. Pasal apa? Speed train ni tak percuma. Dia dah masuk dalam package. Bohong agak-agak lah. Bohong ni, kategori bohong ni. Mana boleh tulis percuma? Dah masuk dalam package. Dah masuk dalam package, tak boleh kata percuma. Dah masuk. Orang pun dengar, oh percuma speed train. Best ni. Tak percuma, dah masuk dalam package. Cuma package ni, satu yang bagusnya, saya pernah bawa package ni dulu, dia ada 6 kali umrah percuma. Tu betul-betul percuma. 3 kali buat percuma, 3 kali gitu, sama ada kita nak pergi, tak pergi, pulang kita lah. Okay, contoh, Ustaz, saya nak pergi buat umrah lah malam ni, boleh hantar pergi miqat tak? Saya pergi hantar kat miqat. Berapa orang? 6 orang. Saya kena tanggung. Syarikat kena tanggung. Tak kena bayar. Tu beza dia. 6 kali. Setakat yang saya bawa daripada tahun 92 sampai hari ni, belum ada lagi orang buat 6 kali, melainkan satu keluarga je. Orang Segamat Johor. Sekali itulah daripada tahun 92 sampai lah ni. Lain tu semua 2, 1, 3. 3 pun tanya, nak buat ke tak hari ni? Rasa macam tak larat lah. Itu tak ada tu dah. Orang Segamat tu, pakcik ni, satu keluarga buat. Saya bawa dia. Pada hari keempat dia, Ustaz, nak pergi miqat lah. Bila? Lepas isyak. Aku cakap, okey. Saya memang kerja saya hantar je lah. Lepas tu besok dia buat lagi. Tu dia buat lagi kan. Saya tanya dia, Cik, hari-hari buat umrah? Dia kata, Ustaz, nak datang bukan selalu, Ustaz. Datang sesekali, Ustaz. Beribu, Ustaz. Saya datang nak buat umrah, saya tak nak buat benda lain. Lepas tu dia tanya saya, Ustaz tak buat ke? Gagap menjawab, Ustaz tak buat tu. Aduh kita tanya, Ustaz tak buat ke? Apa nak aku jawab? Nasib baiklah bini dia jawab kan. Bini dia tolong jawab. Ustaz tak payah tanyalah, dia selalu datang. Kita ni yang jarang datang, dia selalu. Dalam hati aku memang selalu, Cik. Tapi tak nak buat kan. Yang ini yang bagus dia. Yang tu je bagus dia. Satu. Yang keduanya dia ada bermalam di Jeddah. Package ni satu tak penat lah. Sebab dari KLIA sampai ke Jeddah, dia tak terus pergi Mekah. Dia bermalam di Jeddah, tidur hotel di Jeddah, 10 pagi besok baru pergi ke Taif. Ziarah Taif pakai baju biasa ni, lepas tu makan nasi mandi siap, baru kita pergi Qana Manazil, miqat, baru masuk ke Mekah. Dia tak penat lah. Biasa 9 jam duduk kapal terbang, turun airport, naik bas 1 jam setengah lagi nak pergi Mekah buat umrah. Tengah penat-penat ni, dia bagi rehat 1 jam setengah. Kita pun rehat 1 jam setengah tu kan. Kadang siap ada tukar baju lagi. Kena bayar dam lagi. Penat lah. Yang ni tak penat. Yang ni dia macam, pertama tawaf wadak tak ada. Kedua, dia tak ada direct. Rehat dulu, tidur dulu apa semua. Dah ada tenaga apa semua, dah mandi semua. Besok baru kita pergi. Pukul 10 pagi esok baru kita pergi Taif. Ni beza dia lah. Itu je lebih dia. Yang lain tu percuma lah, macam set bagasi, kain ihram ni, telekung ni. Lepas tu adalah makan nasi mandi bersemua ni. Ni semua ada lah. Macam biasa, tuan-tuan pun dah biasa kan. Package ni mahal. Tak ada apa lah. 8,990. Biasa 12. Naik, biasa saya naik Mas ataupun Saudi. Kecuali kalau tak ramai, kalau saya bawa dalam 10 orang VIP, saya tak bawa naik Mas, saya naik Emirates. Sebab orang VIP ni dia lebih suka singgah-singgah. Mana singgah? Dubai. Dia duit banyak kan. Shopping dulu kat Dubai. Beli-beli kat Dubai kan. So itu kalau saya bawa jenis-jenis ramai-ramai, saya direct. Dan siapa nak ikut boleh ikut. Bulan 3 hari bulan 2 saya bawa package ni tuan-tuan. Sebab saya bawa balik ni tuan-tuan, saya bawa itu pun tak ramai, 10 orang je, VVIP punya kan. VVIP. Jadi siapa nak, saya dah bawa balik minyak wangi lah apa semua, minyak wangi Raudah lah semua saya dah bawa balik, kasturi lah semua ada bawa balik kan. Siapa nak boleh datang kat kereta saya ada sekarang minyak wangi Raudah. Minyak tu bukan air. Ni yang jenis tuan-tuan pakai tu jenis air, pakai 1 minit dah hilang bau.
7 pakai, 7 1 minit dah hilang baru. Tu yang wakaf tu lah. Mana wakaf? Banyak minyak wangi wakaf. Tu minyak wangi wakaf tu, bekas minyak wangi wakaf tu ada kan. Tuan-tuan pakai yang itu kan. Ada lagi. Wangi kan benda tu kan. Tapi ada lagi wangi lah saya pakai. Saya ada pakai yang lagi wangi, tapi tu tak usah beli. Tu mahal. Saya seorang je pakai. Itu 1,500. Tak boleh dah. Sekali je mahal tu. 1,500. Yang ini memang tahan. Saya beli pun dekat Abdul Samad Al-Quraisy. Saya benda tu pun sikit je tak boleh bagi, rugi saya kan. Sekali tu pun 100 tu. Kan? Tapi tu wangi kan? Oat tu kan? Tu wangi. Oat tu memang wangi. Ambil bau je. Pakai daripada siang tadi, pala ni dia bau. Itu oat. Itu kat sini pun dekat 2,000. Salam cium tangan. Mana abang tadi? Abang tu salam cium tangan saya tadi. Dia bau wangi, dia kata macam bau ni. Wangi bangan saya kan? Dia pun heran. Yang lain tu murah lah. Saya beli kasturi, Raudah kan? Dan siapa nak krim ubat gatal made in China, nak beli Yahudi punya, orang marah. Beli China punya lah. Yahudi punya orang dah boykot. Dia kata jangan beli Yahudi punya, kita boykot. Tak tahu berapa lama, seminggu ke sebulan ke. Tak boleh. Ini ubat gatal special made in China punya. Ini ubat gatal bagus punya ubat gatal. Siapa dah pakai ubat gatal tu memang elok punya. Pergi klinik pun tak elok, pergi pakai ubat ni elok. Made in China. Kan? Jangan menggatal ya bang. Kulit bang, masalah kulitnya. Kulit ke apa ke, biasa kadang-kadang celah kelangkang apa semua kan. Lepas tu celah kuku kan. Dia sangat bagus lah. Dia kalau apa ni, macam celah kaki tu air. Ya, gatal-gatal kan. Sapu bang, tak baik, so saya pulang duit semula. Tapi dia made in China lah. Tapi saya tanya kawan saya kat sana, dia kata ini halal Ustaz, jangan risau. Ni akar kayu. Made in China. Nak beli Yahudi punya dia tak jual, orang marah. Yahudi kita kena boykot dia, tapi tak tahu lah apa hari. Sekarang orang sibuk boykot McD, tak tahu lah apa lama. Besok McD kata percuma sarapan pagi 3 hari berturut-turut dah. Tu. Mana Ji? McD. Yahudi ni. Dah free hari ni free. Tak tahu. Kan, McD lah, apa lagi, Starbucks, orang boykot. Madinah pun ada Starbucks tau. Tuan-tuan pergi Madinah, lorong 338, pintu 338 tu ikut kanan tu, dekat HM tu dia punya ni, sebelah tu atas tu ada Starbucks. Ingat Yahudi bodoh, Yahudi cerdik. Saya kata kat dia orang, kalau nak lawan Yahudi, kena mai datang solat berjemaah subuh macam hari Jumaat. Solat jemaah 5 waktu ni macam hari Jumaat. Confirm Yahudi mesti takutnya. Dia takutlah, takkanlah berjuta orang berdoa bernajat kepada Allah, takkan seorang satu doa pun tak diangkat. Confirm dia takut. Ni dah masjid surau kosong. Kita pergi berhimpun dengan padang ramai-ramai. Lepas berhimpun buat lagu tu. Dia tu. Kan? Lepas tu minta maaf lah kan. Ni rakam ni, marah orang ni. Yang berhimpun ni marah. Tapi realitinya Nabi suruh buat apa? Nabi suruh berdoa. Orang Palestin tu minta kita doakan dia. Kau nak suruh lawan kita, bukan berani perang senapang. Mercun meletup pun terkejut. Dia orang tu memang hari-hari peluru bom meletup. Kita mari ajak seluruh orang Islam ni main penuh masjid surau. Kita buat solat kunut nazilah, kita buat solat hajat hari-hari. Bukan setahun sekali. Kita buat hari-hari.
Sampaikan Tuhan kata, okeylah, oleh kerana kau semua merayu kat aku tolong, aku bagi pokok dengan batu tu cakap kat Yahudi ni biar dia rasanya. Ini kita hai. Tapi ni okeylah 5 sah, boleh lah lagi. Tapi Yahudi monitor kita tau. Satelit yang tuan-tuan pakai tu, internet tu, GPS tu, Google Map tu, dia bukan tunjuk jalan dia tunjuk rumah tu. So itu saya nak pergi masjid. Apa nama masjid? Apa. Okey. Kat rumah lagi saya tanya dah. Masjid tuan ni bumbung yang hijau ni Ustaz dah sampai ke? Belum. Kat rumah Yahudi bagi tengok. Yahudi tengok tau. Masjid-masjid ni, rumah orang Islam ni penuh ke kosong? Kosong aku boleh bunuh lagi. Penuh aku stop. Sebab dia propaganda 40 tahun dulu. Apa propaganda dia? Pertama, jauhkan orang Islam daripada rumah-rumah Allah. 1. 2, jauhkan Quran daripada hati orang Islam. 3, jauhkan perasaan kasih sayang sesama Islam. Dia dah buat lama. Tuan-tuan, bukan baru ni. Kita nak pergi lawan duk tengah padang. Tak boleh. Kita nak lawan dia, minta tolongan Tuhan. In tansurullah yansurukum. Kau tolong aku, kata Tuhan. Makanan sampai dah? Nak makanan. Abang cakap lah terang-terang. Saya kena nak berhenti je ni. Orang tengah syok Palestin ni. Kan? Doa lah. Kita seluruh orang Islam, muda, tua, kecil, besar, lelaki-lelaki, perempuan, marilah penuh masjid surau ni. Kita pergi sembahyang berjemaah, kita doa sungguh-sungguh. Barulah Yahudi takut. Ini Zuhur 2 orang, Asar 5 orang, Maghrib aku tukang buka pintu, aku yang ceramah aku buka pintu. Mana nak lawan? Tak, saya bukan anti orang berhimpun. Himpun lah, tak ada masalah. Tapi perlu penuhkan masjid surau. Perlu bermunajat dengan Tuhan. Berhimpun juga. Tapi main masjid, main surau. Ini berhimpun masjid tak datang. Berhimpun surau tak datang. Pergi berjujur-jujai, pergi padang. Cuba macam tu pergi masjid tengok. Berjujur-jujai pergi masjid penuh. Mana tuan? Masjid penuh macam hari Jumaat. Yahudi tengok satelit dia pun, mampus ni woi. Orang Islam dah bersatu ke arah satu kiblat. Nyayung kita ni. Dia doa ni mampus kita, takkan tak ada seorang wali dalam tu kot. Kita tak buat. Tiap-tiap tahun dia serang, kita pergi tunjuk perasaan. Pergi minta tolong kat PBB, kat Amerika, itu sepupu dia. Ada pergi minta tolong kat adik-beradik dia, sepupu sepapat dia. Dia takkan nak tolong kita, mestilah tolong sepupu dia. Tu yang dia hantar senjata kat sepupu dia. Kau bunuh lagi sepupu dia. Tuhan kata kau jangan minta tolong kat dia, kat aku, kata Tuhan. Tak nak dengar wah ni. Bila aku cakap marah kat aku. Macam mana Tuhan? Setuju tak? Mari masjid, mari surau. Ini yang datang surau masjid semua lutut nak tanggal. Ulali nak tercabut. Yang muda-muda marilah kita bermunajat sungguh-sungguh kat masjid, kat rumah Allah. Hari-hari, bukan sebulan 2 punya. Selagi kau tak berhenti menyerang Gaza, Palestin, selagi tu kami akan terus berdoa, bermunajat dengan Allah. Aku nak tengok engkau lawan dengan kuasa engkau, aku lawan engkau, bagi Tuhan lawan kau orang. Abrahah pun Tuhan hantar burungnya. Takat Yahudi ni Tuhan hantar nyamuknya masuk telinga, mampus bapak tu. Dia hantar angin puting beliungnya, sapu Tel Aviv, licin tu. Kita tak payahlah. Kita nak lawan macam mana? Anak Palestin lain lah. Dia orang 3 tahun pegang senapang, kita 3 tahun pegang handphone. Kartun tu nak lawan Yahudi. Yahudi kata, sudahlah, kau punya aku tutup line handphone mu kata. Macam dia buat kat Gaza, dia tutup api air, nganga kau. Dia tutup internetnya, dah Cik Ali ni tak boleh rakam lah. Internet tak ada. Ingat Yahudi main-main Dia tak ada tanah pun dia boleh ada tanah.
Jadi tuan-tuan tak apalah, aku pun nak balik KL lah, aku 9 ni. Cukuplah takat tu kan. Kita sambung lah tuan-tuan, lain kali kita sambung lagi kalau ada masa lah. Kan, kalau ada masa, tapi insyaAllah lah saya datang setiap bulan ke Johor ni. Kan? Sebab Johor ni semua senang lah tuan-tuan. Makan senang, tidur senang. Dia orang tak payah tanya, Ustaz tidur mana Ustaz? Tak payah tanya. Aku ikut mata je, mana mengantuk, situ aku lelap. Saya tempat tidur saya tak heran. Saya makan pun saya heran. Ini makan pun tak kisah, nyanyi mana. Tak tahu lah malam ni ada ke tak ada, tak tahu lah. Agak-agak ada lah. Kalau tak ada, letih lah. Dan pagi-pagi ada bihunnya kan. Bihun, nasi lemak, aduh. Bagilah kambing tu. Cukup tak kata, insyaAllah kita jumpa lagi. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Khasyiran syakiran syakiran zubillah wa akrim li takun jamin bil afiyah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa nak tuan-tuan buat gatal apa semua dalam kereta insya-Allah. Wallahu a'lam.